Kita mulakan kelas kita pada hari ini dengan melakukan teknik pernafasan. Cuba pelajar-pelajar tarik nafas dan kemudian hembus. Apakah yang pelajar-pelajar rasa daripada teknik pernafasan ini? Tentunya kita akan rasa bersyukur kerana masih boleh bernafas pada saat dan ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua pelajar sekalian. Anda akan bersama saya, Ustazah Siti Murni binti Balia, bagi mata pelajaran Tasawuf Islam pada hari ini. Teknik pernafasan yang Ustazah minta pelajar lakukan tadi adalah berkaitan dengan tajuk yang akan kita pelajari, iaitu konsep alam dari pelajaran keempat dari bab 1, iaitu bab asas pemikiran Islam tingkatan 4. Pada akhir pembelajaran ini, para pelajar akan dapat menyatakan pengertian, contoh dan bahagian alam, dapat membezakan antara alam musyahadah dengan alam ghaib, dapat menjelaskan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala merahsiakan alam ghaib. Seterusnya, pelajar juga akan dapat menerangkan hikmah beriman kepada alam ghaib dan menyenaraikan alam ghaib yang akan dilalui oleh setiap manusia sesudah kematian. Para pelajar sekalian, alam bermaksud segala makhluk yang ada di langit dan di bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penciptaan alam ini adalah untuk menyempurnakan kehidupan manusia di dunia. Alam terbahagi kepada dua bahagian, iaitu alam musyahadah dan juga alam ghaib. Alam musyahadah bermaksud alam yang dapat ditanggapi oleh panca indera, manakala alam ghaib pula ialah alam yang tidak dapat ditanggapi oleh panca indera. Para pelajar faham atau tidak maksud istilah ditanggapi? Ditanggapi ialah perkara yang dapat dilihat, didengar, disentuh, dirasa dan dihidu oleh kelima-lima panca indera kita. Untuk memudahkan lagi pelajar memahami perkara asas kedua-dua alam ini, mari kita lihat contoh bagi kedua-duanya. Contoh alam musyahadah ialah manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan udara. Manakala contoh bagi alam ghaib pula ialah alam barzah atau juga dikenali sebagai alam kubur, malaikat, hari kiamat, syurga dan neraka. Para pelajar sekalian, sekarang mari kita lihat perbezaan di antara kedua-dua bahagian alam ini. Perbezaan yang pertama, alam musyahadah dapat ditanggapi oleh panca indera seperti udara atau oksigen yang disedut ketika proses pernafasan. Ia tidak dapat dilihat tetapi boleh dihidu dan dirasa. Manakala alam ghaib pula tidak boleh ditanggapi oleh panca indera seperti malaikat roket dan atid yang berada di kiri dan kanan kita yang tidak dapat dilihat dan dirasa secara zahirnya, tetapi kita wajib mengakui kewujudannya. Perbezaan yang kedua, alam musyahadah boleh dimanfaatkan untuk kemudahan manusia, manakala alam ghaib pula untuk menguji tahap keimanan manusia. Perbezaan seterusnya, alam musyahadah boleh dikaji dan dibuat penerokaan. Contohnya, kajian tentang tumbuhan di paya bakau. Manakala alam ghaib tidak mampu difikirkan oleh akal manusia, contohnya kehidupan sebenar di alam barzah. Perbezaan yang keempat dan juga yang terakhir ialah nikmat yang diperolehi di alam musyahadah ini adalah bersifat sementara dan tidak kekal, tetapi nikmat di alam ghaib akan kekal selama-lamanya. Hikmah. Okey, seterusnya kita tengok hikmah beriman dengan alam ghaib. Terdapat beberapa hikmah beriman dengan alam ghaib, iaitu
Hikmah yang pertama, menjadikan manusia taat dan patuh kepada perintah dan juga larangan Allah. Hikmah yang kedua, manusia akan takut untuk melakukan maksiat dan kemungkaran kerana mereka menyedari bahawa malaikat sentiasa memerhati perbuatan mereka. Hikmah seterusnya, menjadikan manusia sentiasa istiqamah dalam melakukan pekerjaan serta ikhlas kerana Allah. Selain itu, dengan beriman kepada alam ghaib akan menjadikan seseorang individu itu bermotivasi tinggi dalam menjalani kehidupan seharian. Para pelajar sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala merahsiakan hakikat sebenar alam ghaib daripada pengetahuan manusia. Terdapat hikmah di sebalik kerahsiaan alam ghaib tersebut. Hikmah kerahsiaan alam ghaib ini ialah untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Hikmah seterusnya menguji keimanan manusia kepada perkara ghaib. Hikmah yang seterusnya menilai sejauh mana ketaatan manusia kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, dapat mengukuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dan yang terakhir, hikmah dirahsiakan alam ghaib daripada pengetahuan manusia dapat mempertingkatkan ilmu pengetahuan manusia itu sendiri. Seterusnya, mari kita lihat, mari kita sama-sama pelajari dan selami alam ghaib yang akan dilalui oleh setiap manusia selepas kematian. Para pelajar sekalian, selepas manusia meninggal dunia, dia akan melalui fasa kehidupan di alam barzakh sehinggalah berlakunya hari kiamat. Selepas seluruh alam dunia musnah ketika hari kiamat, semua manusia akan dibangkitkan dan berhimpun di padang mahsyar untuk proses perhitungan yang juga disebut sebagai Al-Hisab. Ketika proses Al-Hisab ini, segala amalan manusia di dunia akan dihitung dan ditimbang. Seterusnya, sebagai penentuan sama ada dimasukkan ke syurga ataupun neraka selepas melalui titian As-Sirat. Jika pahala manusia lebih berat daripada dosa, dia akan dapat melalui titian As-Sirat dengan mudah untuk dimasukkan ke dalam syurga. Tetapi jika sebaliknya, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Di sinilah yang dikatakan alam ghaib itu bersifat kekal selama-lamanya. Para pelajar sekalian, sebagai rumusan tajuk ini, Ustazah ingin memetik firman Allah dari surah Al-Ghafir ayat 39. Ya qaumi innama hadhil hayatad dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Maksudnya, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Oleh itu, marilah sama-sama kita memanfaatkan kehidupan di alam musyahadah ini dengan sebaiknya untuk mencapai kebahagiaan di alam akhirat, iaitu alam ghaib yang bakal kita lalui nanti. Untuk aktiviti kita pada hari ini, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, Ustazah ingin memberikan sedikit teknik menjawab soalan kibat. Jawapan soalan kibat perlu ada isi, huraian lengkap dan kesimpulan. Markah bagi soalan kibat adalah 4 markah. Contoh soalan: akal tanpa wahyu tidak dapat memikirkan perkara ghaib. Berikan hujah anda bagi menyokong pernyataan di atas. Okey, kita jawab bersama-sama. Okey, untuk isi jawapan kita, akal hanya dapat memikirkan perkara zahir dan tidak mampu memikirkan hakikat kebenaran sesuatu perkara. Itu jawapan untuk isi. Seperti hikmah di sebalik sesuatu musibah yang diturunkan oleh Allah.
Itu jawapan untuk huraian. Kesannya, manusia akan sentiasa mengawal proses pemikiran daripada dipengaruhi oleh hawa nafsu dan unsur-unsur negatif dengan bimbingan wahyu. Itu jawapan huraian lengkap. Kesimpulannya, akal dan wahyu tidak dapat dipisahkan kerana kedua-duanya saling melengkapi. Itu jawapan untuk kesimpulan. Maka lengkaplah markah kita 4 markah. Sebagai penutup pembelajaran kita pada hari ini, saya harap pelajar-pelajar dapat memahami konsep alam secara menyeluruh, dapat menjelaskan perbezaan antara alam musyahadah dan alam ghaib, dan dapat menerangkan hikmah dirahsiakan alam ghaib. Okey, setakat ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pelajar dapat memanfaatkan masa yang ada dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.